Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan akan mematangkan bajet untuk tahun 2013. Jadi pada hari ini kami menjemput saudara Akmal Saufi Muhammad Khalid iaitu Presiden Pertubuhan Mahasiswa Aman untuk membincangkan soal bajet daripada perspektif orang muda. Assalamualaikum. Jadi soalan saya mungkin kita boleh bincang sikitlah pada pandangan saudara sendiri. Apa itu bajet? Apa kepentingan bajet itu sendiri? Bajet ni secara am kita tahulah bajet personal kita, secara individu kita pun ada gaji, kita kena tentukan apa kita nak belanjakan. Kalau sebuah syarikat tu dia ada business plan apa nak belanja, tapi ini kita cakap pasal bajet perbelanjaan bagi sebuah negara, dan sudah pasti bajet ni bukan saja antara sektor swasta, tapi yang paling utamanya apakah yang kerajaan akan menggunakan daripada dana-dana kewangan yang diterima sepanjang tahun untuk rakyat. Jadi boleh cerita sikit apa yang saudara nampaklah berkenaan dengan keistimewaan bajet kali ini. Kan? Jadi kita dengar tentang kehangatan dekatnya pilihan raya, kita tahu juga bahawa ekonomi dunia ni sekarang ni tidak menentu. Kita tahu di Greece sudah teruk, Germany sendiri tidak mahu memberikan bantuan kewangan lagi kepada Greece. Jadi kita melihatkan banyak kekangan dan juga kemungkinan besar yang mungkin mengganggu ekonomi negara kita. Jadi melalui bajet yang saya boleh agak Datuk Najib bersama dengan kepimpinan kabinetnya akan berusaha memastikan bajet ini membantu dan menjaga ekonomi negara kita walau apa jua keadaan berlaku. Okey, kita menjurus kepada golongan muda lah. Kalau macam di bandar ni kita boleh katakan golongan muda antara orang yang berpendapatan antara 3,000 ke 7,000 sebulan lah. Dan dalam jarak pendapatan dalam 3,000 tu mungkin kita kata dia punya kos sara hidup, dia punya tekanan kos sara hidup tu amat agak tinggilah. Jadi bagaimana saudara Akmal tengoklah bagaimana bajet kali ini mungkin kerajaan dah melihat kerana dapat mengurangkanlah sedikit tekanan tu. Bebanannya. Bagi saya harap apa yang dilihat melalui bajet ini, kerajaan memberikan pelbagai insentif. Saya sebagai seorang baru saja graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, melihatkan dari segi tanggungan-tanggungan. Mungkin dulu waktu pelajar lain, tapi bila keluar daripada universiti kita tengok kita kena tanggung duit rumah, kita kena tanggung kenderaan atau kereta atau motor, makan. Jadi kalau dalam universiti itu makan murah. Jadi sekarang ni saya tengok pada inisiatif kerajaan yang pada tahun lepas kita tengok diumumkan tentang Prima atau My First Home. Di sini adanya bajet yang membolehkan golongan muda mendapatkan rumah dengan harga yang lagi murah walaupun dalam bandar. Kita tengok juga inisiatif kerajaan dalam memperbaiki dan menambahkan tempat menggunakan pengangkutan awam. Tapi saya juga ingin kita fokus juga pada golongan luar bandar. Walaupun mereka luar bandar, pengangkutan awam tidaklah sebaik berada di dalam bandar Kuala Lumpur. Okay, itu pertama. Kedua, dari segi perumahan sendiri pun kita tahu bahawa ia terhad. Dan dalam keadaan ia terhad, tidak semua dapat menikmati peluang tersebut. Dalam rumah tersebut, kalau kita tengok pada tax insentif yang diberikan oleh kerajaan sendiri, pada tahun lepas, siapa membeli rumah dapat pengecualian cukai. Ini untuk golongan rumah yang pertama. Tapi apakah pula, walaupun begitu, ada yang masih tak boleh beli rumah dengan gaji yang tu. 75% di Malaysia ini sendiri mempunyai gaji di bawah 3,000. Ini sama ada orang muda atau orang bukan muda. Ini penting dan kita kena tahu adakah mereka boleh tampung diri mereka. Ya. Tadi saudara Akmal ada menyentuh berkenaan dengan ini kita keluar sikit ya. Menyentuh mengenai soal ekonomi dunia lah kan. Jadi kalau kita tengok bajet kali ini pun bagaimana dia dapat menjana satu sektor daripada sektor kewangan, mungkin sektor pelaburan kan, sebab walaupun kita melihat perkara ni satu ekonomi dunia, tapi dia sebenarnya dia menyentuh setiap seorang daripada kita ni kan. Dia ada efek sikit, dia ada kesan pada kita. Jadi macam mana? Mungkin dapat bercerita sikitlah bagaimana bajet sini dapat menjana kita punya ekonomi. Okey. Kita tahu tentang industri kreatif, kita tahu tentang industri pengeluaran seperti pertanian semuanya. Apabila Datuk Seri Najib memberikan insentif, kita tak boleh mengharapkan kerajaan untuk memberinya seperti memberi ikan makan. Kerajaan lebih perlu berusaha menjadi seorang facilitator. Dengan facilitator, dia membantu mengarahkan kita kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Ini kerajaan, tugas sebuah kerajaan. Jadi bagi saya, Datuk Seri Najib sendiri dan kepimpinannya perlu
memberikan insentif yang terbaik. Dan dalam keadaan sekarang kita tengok contoh sebagai contoh dari segi kita ada tekun, kita ada MARA, kita ada peluang untuk upscaling mahasiswa apabila mereka keluar daripada universiti, mereka diberikan tambahan skill. Baru-baru ini kajian dilakukan oleh JobStreet sendiri mengatakan responden dari lebih kurang 52 hingga 57% mengatakan mereka masih tidak berkeyakinan untuk bekerja. Kenapa? Ini mungkin apa yang dibelajar di universiti tidak cukup untuk sediakan diri, mungkin dari segi ilmu, tapi bukan practicality. So ini antara perkara yang saya harap Datuk Najib boleh fokuskan. Fokus kepada skill lah. Okey, berbalik kepada tadi ada kita bincang pasal keistimewaan tadi. Adakah saudara sendiri melihat bajet ni adalah satu bajet pilihan raya? Saya rasa tiap tahun dalam bajet, sejak daripada tahun 2008 semua orang kata ni bajet pilihan raya. Tahun lepas ni orang kata bajet pilihan raya. Tapi saya ingin kita sendiri tengok sejarah, setiap tahun setiap kali bajet pasti ada benda yang baik. Jadi janganlah kata jika baik itu bajet pilihan raya. Sebab itu memang tanggungjawab kerajaan. Dan teruslah kalau tahun depan lagi pun ada perkara baik, tetaplah bajet, tetap kena ada bajet. Tak ada bajet macam mana? Kerajaan pun tak boleh belanja. Soalan terakhir saya, Saudara Akmal. Bajet kali ini mungkin kita lihat satu istimewa dan mungkin banyak berita-berita gembira lah, dan terutama kepada golongan-golongan miskin bandar, golongan-golongan belia yang bekerja di bandar. Sebab perkara ini pun sendiri beberapa kali Perdana Menteri dah sentuh dan dia sebut untuk melihat perkara ini. Jadi dalam kegembiraan ni mungkin ada nasihat daripada Saudara Akmal sendiri kan, sebagai orang golongan-golongan yang terdiri. Betul. Saya menggunakan peluang inilah untuk pesan pada kawan-kawan di luar sana, sahabat saya golongan sama umur, walaupun pelbagai insentif akan diberikan oleh kerajaan terutamanya pada golongan muda, sudah pastinya kita kena ingat dari segi perbelanjaan, apabila kita mendapat lebihan kewangan, kita jangan gunakan. Jika tidak, kita sama saja pada asalnya. Dan gunakan kelebihan wang yang kita ada tu untuk dilaburkan. Dan sebab kita pada satu tahap kita kena capai orang kata sebagai financial independence. Financial independence bermaksud selain daripada gaji, terdapat kewangan lain yang boleh menampung kos kehidupan kita. Dan ini sangat penting konsep zaman sekarang yang penuh kos. Jadi jangan terlalu bergantung pada gaji. Betul. Jangan. Okay, terima kasih. Okey, saudara Wan. Okay, terima kasih kepada Saudara Akmal kerana meluangkan masa bersama kami untuk membincangkan pra-bajet daripada perspektif orang muda. Jadi petang ni sama-samalah kita nantikan berita gembira yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Mohamed Najib, yang juga Menteri Kewangan. Okey, terima kasih daripada saya.